Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat berkumpul pada hari Sabtu ini, minggu yang kita panggil hari yang pertama lah dalam satu minggu, dan ini adalah bulan yang terakhir untuk kursus Nahu Saraf 3 bulan, teori dan juga praktikal dari segi nadhari dan juga tatbiqi. Dan ini adalah Nahu Fatih yang digunakan dalam pengajian ini, mengambil masa lebih kurang sebulan setengah. Kemudian terus kita akan praktis untuk membaca kitab Arab yang tidak mempunyai baris. Jadi alhamdulillah kita kembali refresh balik apa yang telah kita belajar dahulu supaya kita kekal dalam ingatan. Okey. Hari ini kita akan belajar mengenai dengan kana dan juga wa akhawatuha. Kana dan juga saudara-saudaranya. Bila sebut tentang kana, apa itu kana? Perlu kita ingat kana ini adalah merafa'kan isim, menasabkan khabar. Dalam buku ini pada muka surat berapa? Sab'ah wa salasun. Safhah Sab'ah wa salasun, iaitu 37. Muka surat 37. Okey. Isim kana, dia adalah setiap mubtada. Sebenarnya isim kana ni mubtada. Dan dia sentiasa marfu'. Contoh, kita kata apa? Contohnya dalam muka surat 37 ini, kita kata at-talibu mahirun. At-talibu mahirun. Pelajar itu adalah seorang yang mahir. Mahirun isim fa'il. Dalam ilmu saraf, mahirun isim fa'il. At-talibu isim fa'il juga, makna student, pelajar. Jadi at-talibu mahirun, pelajar itu adalah mahir, seorang yang mahir. Itu mubtada' khabar. At-talibu mubtada'un, kemudian mahirun khabarun marfu'. Semua mubtada', semua khabar marfu'. Cuma perbezaannya bila kita tambah kana. Kana at-talibu yang mubtada' tetap kekal marfu', sebab dia isim kana, tetap rafu' selamanya. Okey. Kana at-talibu. Kana at-talibu mahirun, khabar tadi marfu', tapi bila khabar kana dia dimansub. Jadi kita fathahkan dia mahirun. Dalam Quran banyak ya, wa kana Allahu ala kulli syai'in qadira, wa kana Allahu bikulli syai'in muhita, wa kana Allahu ala dhalika qadiran, wa kana Allahu bikulli syai'in aliman. Okey, Allahu semua jadi isim kepada kana, mestilah marfu'. Yang akhir-akhir itu aliman, muhitan, khabiran, basiran, semua itu adalah khabar kana, dia berbaris atas mansub. Kemudian kita lihat yang kedua mengenai dengan akhawat. Apa itu akhawat? Adik-beradik. Apa maksud adik-beradik itu? Bila mana kana ataupun adik-beradik dia berada di tempat kana. Contoh tadi kita kata kana at-talibu mahirun. Tapi kalau kita nak letak benda perkataan lain, akhawat dia, tak letak kana, tapi letak asbaha. Asbaha at-talibu mahiran. Tetap fungsinya sama, alamatnya sama, iaitu isim kana perlulah marfu', khabar kana perlulah mansub. Okey. Macam mana marfu' mansub ni? Marfu' kita bagi tahu dulu bila mana seorang, satu ataupun jamak taksir berbaris dhammah. Okey, dhammah. Tetapi bila mana dia tasniyah, musanna, dua orang, mestilah dengan alif nun. Okey.
Dia bukan dengan dhammah lagi. Tapi bila jamak muzakkar salim, marfu' itu mestilah dengan waw nun, bukan dengan dhammah. Macam zaiduna. Okey? Macam at-talibuna. Walaupun at-talibuna ni memanglah menjadi perselisihan di kalangan ulama. Ada ulama setuju, ada ulama tak setuju. Tapi yang ulama setuju semua at-tullabu. Tapi at-talibu ada ulama setuju. Dia membenarkan at-talibuna. Cuma yang masyhurnya at-tullabu, jamak taksir. Tapi nak bagi tahu jamak muzakkar salim, zaiduna, talibuna, waw nun di hujung, bukan dengan baris dhammah tapi dengan waw nun. Tapi kalau nasab ni baris atas. Contoh hadiran. Tadi hadiran. Baris atas mansub. Tapi kalau tasniah dua orang macam Zaidani, tak boleh hadirun. Tak boleh hadiran. Baris mansub dia kena dengan ya nun. Bila tasniah musanna dia kena dengan ya nun, jadi hadiraini. Okey, ya nun tu berbaris bawah, hadiraini. Tapi kalau Zaiduna ramai, dia mansub, tapi mansub tak boleh dengan waw nun tau. Dan tak boleh juga dengan nasab dengan fathah. Tetapi nasab dengan ya nun juga, cuma nun tu berbaris atas. Itu beza dia. Jelas Jadi kalau dua orang tasniah mansub, kena macam mana? Hadiraini. Hadiraini, nun tu berbaris bawah. Kalau jamak, nun tu baris atas, hadirina. Hadirina mana hadir. Okey. Kalau dengan asmaul khamsah, marfu'nya dengan waw, abuka. Waw, abu, hamuka, akhuka. Tapi kalau dengan mansub, nasab, seperti maf'ulun bih, jadi abaka, Aba Hurairah. Okey, akhaka. Boleh dengan alif. Marfu' dengan waw, asmaul khamsah. Kemudian mansubnya dengan alif. Akhaka, abaka. Jelas Tak ada masalah bab tu. Kemudian antara akhawat ni banyak. Dan semalam pun Syahir dah buatlah di dalam dia punya Lentera Santri lagu-lagu asbaha, adha, dhalla, amsa, semua dia buat lagu dah semua. Kita boleh ikuti sebentar lagi, mungkin saya akan buat sebentar lagi insya-Allah. Pada hari ini iaitu Lentera Santri, cara-cara nak menghafal dengan lagu lebih mudah Antara akhawat kana adalah asbaha, adha, dhalla, amsa, bata. Ini semua adalah litauqid. Tauqid itu makna waktulah. Berwaktu. Walaupun semua ini kita panggil dia fungsi dia seperti mana kana, sama. Tapi asbaha, adha, dhalla semua adalah untuk berwaktu. Boleh faham untuk waktu. Contoh asbaha. Asbaha ni kalau bahasa mudah kita kata apa? Asbaha berpagi-pagi. Waktu tu waktu pagi. Maknanya kalau dari segi makna Adi Hakim tanya kalau segi makna. Makna kana adalah. Kita tengok ayat, kadang-kadang maknanya contoh kana talibu mahiran. Adalah pelajar itu mahir. Okey. Contoh kalau Quran guna kuntu turaba. Kuntu tu kana juga. Kana fi'il madhi kuntu turaba. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Orang kafir kata dalam akhir surah Amma yatasaalun Wa yaqulul kafir, orang kafir akan berkata di akhirat nanti. Ya laitani, alangkah baiknya aku kuntu turaba. Dahulunya aku adalah sebagai tanah, tak perlu dihisaplah di hari akhirat nanti. Jadi kuntu tu makna dahulunya. Makna dulu kehidupan dunia dulu aku jadi tanah lebih baik. Jadi tengok keadaan kana ni ada yang maknanya adalah, ada yang makna dahulu. Tapi selalu Quran guna kana tu makna kehidupan dunia dahulu. Makna sekarang akhirat dah ni. Kehidupan dunia dulu. Dia tak buat sedekah, alangkah baiknya kehidupan dunia dahulu aku beramal soleh. Kana tu semuanya bermaksud di kehidupan dunia kalau dalam Quran lah. Kebanyakannya. Okey
Kemudian untuk asbaha, adha, amsa, bata, ini semua menunjukkan waktu. Contoh asbaha makna apa? Asbaha ni makna berpagi-pagi. Kita baca selalu zikir, wirid dalam kitab azkar, maksurat, manzil, asbahna wa asbahal mulku lillah. Okey? Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Berpagi-pagi kami. Okey, berpagi-pagi kami asbahna. Kalau petang, amsayna. Kita akan ubah. Amsayna. Okey? Nampak tak perbezaan tu? Kita baca Allahumma bika amsayna wa bika asbahna. Wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Itu semua zikir-zikir dalam kitab al-azkar, ma'surat. Perlu lebih-lebih pada musim wabak ni. Zikir, siapa yang tak ada kitab azkar perlu beli. Semua itu ada pendinding zikir pada waktu pagi dan petang. Itulah yang diamalkan. Kalau tak nak baca maksurat panjang sangat, manzil panjang sangat, ambillah dalam maksurat, semua dalam daripada hadis-hadis Nabi. Zikir-zikir pendinding. Perlu ada zikir pada waktu pagi dan petang awal-awal tu. Surat awal-awal ada zikir pagi dan petang. Itu perlu kita amalkan sebagai pembenteng. Lebih-lebih kepada musim virus ni. Boleh? Kemudian asbaha makna berpagi-pagi, pada waktu pagi lah maksudnya. Contoh asbaha at-talibu mahirun. Maknanya berpagi-pagi, pelajar ni seorang yang mahir. Dah waktu pagi ni, pelajar ni memang betul-betul dia seorang yang mahir. Itu nak menunjukkan kemahiran dia tu menjadi, kita nak cerita tentang pelajar tu mahir tu pada waktu pagi. Itu asbaha, okey? Nampak Amsa pada waktu petang, adha pada waktu duha, berduha-duha lah, berpagi-pagilah, berpetang-petanglah, dan juga berduha-duha lah. Makna pada waktu duha lah. Bata pada waktu malam. Okey Contohnya kita bagi contoh. Macam mana contoh? Asbahat asyajaratu musmiratan. Berpagi-pagi pokok tadi berbuah. Jadi waktu pagi tu kita dah nampak dah, pokok ni dah berbuah. Itu asbahat asyajaratu. Jadi asbahat asbahat sebab apa? Asbaha tiba-tiba asbahat sebab dia asyajaratu, sebab dia muannas. Okey. Macam sebelum ni juga yang kita sebut mubtada' khabar. Nampak? Mubtada' mestilah marfu', kemudian khabar mestilah marfu', kemudian khabar ni kena ikut mubtada'. Kalau mubtada' tu mufrad, suatu orang singular, maka khabar juga singular, seorang. Tapi kalau mubtada' itu adalah jamak, plural, 3 orang ke atas, sudah pasti khabar juga mesti 3 orang ke atas. Dia pun berbentuk jamak. Kalau tasniah, mubtada' tasniah, sudah pastilah khabar pun tasniah juga 2 orang. Kemudian baru ni Ustaz Akhir ada tambah. Terima kasihlah kepada Ustaz Akhir mengikuti kita ni. Ustaz Akhir degree daripada UIA, sentiasa mengikuti kita. Sentiasa monitor kita dia. Daripada awal sampai akhir dia akan monitor. Setiap kekurangan dia akan letakkan di ruang komentar, tapi bukan di sini, melalui WhatsApp. Okey, bagus. Alhamdulillah. Kita ucapkan ribuan terima kasih, ribuan penghargaan lah kepada Ustaz Akhir kerana bantu kita. Setiap kekurangan dia akan tampung, akan hantar mesej supaya kita baiki. Antaranya dia kata mubtada' kalau muannas, sudah pasti khabar juga kena muannas. Okey nampak? Apa dia? Contohnya macam at-talibu mahirun. Kalau at-talibatu, seorang pelajar perempuan, jadi mahiratun. Okey? Ada, kalau dia muannas, mubtada' muannas, khabar juga mesti muannas. Okey, jelas Jelas. Kemudian kita lihat macam contoh ni juga, bila sebut asyajaratu, ada ta marbutah, asyajaratu muannas, sudah pasti asbaha tak boleh jadi asbaha, asbahat muannas juga. Boleh jelas? Asbahat asyajaratu musmiratan. Boleh Contoh kita nak kata bersinar bintang ni, bintang bersinar. Jadi bintang tak waktu pagi, dia kena malam.
Jadi bata. Bila bata, bintang apa? An-najmu ataupun al-kawkabu. Jadi bintang ni, al-kawkabu an-najmu, dia tidak ada ta marbutah. Bila tak ada ta marbutah, dia jadi muzakkar. Bila muzakkar, bata tak boleh batat. Kena bata lah sebab bata itu adalah muzakkar. Kalau batat semua anas. Jadi bata an-najmu. Bermalam-malamlah bintang. Ataupun bata al-kawkabu. Bermalam-malamlah bintang. Lami'an. Lami'an tu bersinar. Lami'an. Bersinar. Lami'an. Jelas Nampak? Okey. Dhalla pun lebih kepada waktu, bermaksud sentiasa dhanna. Dhalla. Contoh dhalla al-amilu. Dhalla al-amilu. Sentiasalah pekerja itu. Mustamirran, berterusan, ala amalih, di atas pekerjaannya. Makna di istiqamah, konsisten. Sentiasalah pekerja itu berterusan di atas amalan dia. Nampak Jadi itulah perbezaan dia antara dhalla ni waktu juga, berterusan sampai bila? Maksud berterusan tu berwaktu. Boleh taukid. Kemudian sara tu untuk tahawul. Tahawul ni apa? Perubahan dari satu perubahan ke perubahan. Contoh, kita kata saral qatnu nasijan. Qatnu tu apa? Qatan, kapas. Jadilah kapas itu nasijan. Benda yang ditenun. Okey. Nampak? Asal dia kapas, tapi dia jadi apa nama? Alat tenunan. Jadi benda yang telah ditenun. Nampak? Jadi sara ni maksudnya apa dia? Terjemah dia jadilah. Daripada perubahan ke satu perubahan yang lain. Contoh, sara at-talibu zakiyan. Jadilah pelajar itu cerdik, pintar. Maknanya sebelum ni mungkin tak cerdik, tapi sekarang dah belajar jadi cerdik, pandai. Okey, boleh. Jadi sara ni makna perubahan daripada satu ke satu. Daripada satu sudut ke satu sudut yang lain, satu tempat ke satu tempat yang lain, satu situasi ke satu situasi yang lain, itu nama sara, tahawul. Laisa maknanya nafi. Nafi ni makna tidaklah. Contoh, laisa an-najahu sahlan. Bukanlah kejayaan tu mudah. Terjemah khabar ni mudah je. Terjemah dia, khabar tak kira lah khabar kana ke, khabar inna ke, ataupun khabar kepada mubtada. Terjemah dia mestilah adalah ataupun itu. Contoh, laisa an-najahu. Bukanlah kejayaan. Sahlan khabar. Terjemah dia itu. Bukanlah kejayaan itu mudah. Perkara yang mudah. Boleh jelas Jadi sangat mudah sebenarnya. Karena kemungkinan untuk benda yang telah lalu, tetapi bila sebut tentang kana juga, kemungkinan maknanya adalah. Okey. Untuk yang waktu ada amsa, ada asbaha, ada apa lagi? Adha, bata, dhalla. Okey, jelas. Untuk perubahan daripada pandai jadi bodoh, daripada tak tahu jadi tahu, daripada tanah jadi batu, daripada kolam jadi sungai, daripada anggur jadi arak, jadi kita panggil sara, perubahan. Okey. Tapi perubahan ni kita tak jemah perubahan, terjemah dia adalah juga, sama je. Sara adalah anggur tadi, adalah anggur tadi arak. Maknanya perubahan, jadilah. Terjemah adalah pun boleh, jadilah pun boleh, tak jadi masalah. Okey, laisa tu nafi lah, makna tidaklah. Terjemah dia macam ma je. Tidak, ma nafi. Ada kadang-kadang dia untuk istimrar. Istimrar ni maknanya berterusan. Contoh, mazala. Terjemah dia sentiasalah, mazala. Mazal. Orang tanya, kamu masih lagi belajar di universiti?
kita akan jawab apa? Maziltu. Aku masih lagi berterusan, masih lagi continue belajar di universiti. Okey, kamu sedang makan lagi ke? Mazal. Sedang berterusan. Sedang berterusan mana sedang makan lagi. Okey, mazal ni mana sedang berterusan. Dia berterusan, mazal. Ma barih, man fakka, ma fati'a. Ini semua makna sentiasa, istimrar maknanya. Ada satu lagi untuk pengetahuan sahabat-sahabatnya di Pusat Tahfiz At-Taqwa sekalian. Satu perkara yang sangat penting perlu tulis. Dipanggil sebagai madhi istimrari. Okey Madhi istimrari ni makna apa? Dia kana. Lepas dia ada fi'il mudhari'. Fi'il mudhari'. Contohnya, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra fi salatil fajr yaumal jum'ah. Okey contoh. Kana Nabi yaqra'u fi'il mudhari', kana fi'il madhi. Fi'il madhi dengan fi'il mudhari' jadi dia makna sentiasa. Jadi kana Nabi adalah Nabi, yaqra'u sentiasa membaca. Sebab apa? Kana itu fi'il madhi bertemu dengan fi'il mudhari' selepas dia, itu dipanggil sebagai madhi istimrari, makna berterusan. Sentiasa, maksudnya sentiasalah Nabi SAW membaca pada subuh pagi Jumaat surah Alif Lam Tanzil, Alif Lam Sejadah, dan juga Hal Ata 'alal Insan, Al-Insan, surah Al-Insan. Okey. Jadi maksudnya di situ sentiasa ataupun selalu, always, selalu. Daiman, selalu. Sebab itu bila sebut tentang madhi istimrari ni maknanya kebanyakan hari, boleh selalu, boleh. Sebab dalam hadis tadi Nabi SAW selalu membaca solat subuh pada hari Jumaat, surah Alif Lam Sejadah dan juga Hal Ata 'alal Insan. Nabi selalu baca. Bila Nabi selalu baca ni bukan makna Nabi mewajibkan baca. Selalu baca makna kadang-kadang adalah tinggal. Nampak tak? Kadang-kadang ada tinggal. Itu perbezaan dia. Kalau Nabi tak pernah tinggal, itu jadi wajib tu. Itu perbezaan. Madhi istimrari penting. Banyak dalam hadis lah. Kanan Nabi SAW yasumu. Nabi SAW berpuasa. Hari sekian. Maknanya kana fi'il madhi, yasumu fi'il mudhari', makna Nabi SAW sentiasa berpuasa. Selalu berpuasa. Okey. Itu terjemahan dia. Dia tak ada terjemahan khusus. Selalu dalam hadis tak ada. Selalu ni daiman. Selalu. Tapi tak ada dalam tu lah. Tapi madhi istimrari bermaksud sentiasa. Always. Jelas Jadi di sini ada 4 benda lil istimrar. Sebarang pertanyaan tinggalkan di ruang komen anda. Jangan biarkan dia disembunyikan dalam hati. Kerana innama shifa'ul ayyi as-su'alu. Penyakit penawar bagi penyakit apa dia? Soalan. Jangan kita biarkan diri kita penuh dengan penyakit. Sekitar kita dah penuh dengan penyakit wabak ni. Virus COVID-19. Jangan kita biarkan dalam diri kita pun ada virus penyakit soalan yang tidak terjawab. Terus tinggalkan di ruang komentar anda. Okey. Mazala, ma bariha, man fakka, ma fati'a. Itu semua adalah untuk istimrar. Apa makna istimrar? Makna berterusan. Contoh, tengok muka surat 37 ni. Dia kata apa? Ma bariha az-zawjani. Az-zawjani itu maknanya suami isteri. Suami isteri. Zawjan. Dua orang suami makna suami isteri. Kita panggil taghlib, min babit taghlib. Tahu tak taghlib ni apa? Taghlib ni maksudnya kita sebut solat maghrib dan isyak, tapi kadang-kadang dia ambil isyak je. Isyak ni, dua isyak, makna maghrib dan isyak. Nampak? Dia tak guna maghrib dan isyak, tapi dia gunakan isyak ni, dua isyak. Makna dua isyak tu apa dia? Dua isyak tu adalah maghrib dan isyak. Contoh Nabi kata ma baina
azanaini solatun. Apa yang antara dua azan? Dalam hadis Sahih Bukhari, ma baina azanaini solatun. Apa yang antara dua azan? Adanya solat. Solat sunat. Antara dua azan. Apa dua azan tu? Azan Jumaat? Bukan. Azan tu min babit taghlib, iaitu azan dan iqamah. Dia tak sebut antara azan dan iqamah. Dalam bahasa Arab dipanggil ni babut taghlib. Okey? Min babit taghlib. Sebut dua benda tapi disebut satu je. Merangkumi dua. Jelas banyak dalam Quran. Matahari bulan, asy-syamsaini. Dua matahari ataupun al-qamaraini, dua bulan. Maksudnya apa? Maksudnya matahari dan bulan. Jelas. Begitulah juga dalam apa antara dua azan ni. Maknanya dua azan, azan dan iqamah, tapi tak sebut iqamah tu, disebut antara dua azan. Min babit taghlib. Banyaklah dalam hadis-hadis kita tengok, dalam bahasa Arab pun banyak. Okey? Di sini ma bariha. Ma bariha fi'il madhi. Kalau nak buat fi'il mudhari' la yabrahu. Okey. Dia memang tak dapat dipisahkan tu. Ma bariha. Jangan bariha saja. Dia tak dapat dipisahkan dengan huruf nafi tu. Sama ada la yabrahu ataupun ma bariha. Ma zala ataupun la yazalu. Tak dapat dipisahkan dengan huruf nafi. Jelas boleh nampak? Tuan-tuan sekalian, sahabat-sahabat kita yang mengikuti kursus kita, kita harapkan perjalanan pelajaran kita ini berjalan lancar, sehingga apa yang kita belajar melalui online ni insya-Allah memberi kesan sangat besar. Bila pulang nanti kita akan terus praktis untuk membaca kitab. Kalau di sini tak boleh lah nak baca kitab, ustaz baca seorang, semua akan dengar tenganga aja. Okey. Untuk isim bertemu isim apa ustaz? Untuk ustaz isim bertemu isim. Maksud isim bertemu isim tu, cuba huraikan sikit soalan tu, saya tak apa faham. Kerana fahmus suali nisful jawab. Memahami soalan tu sebahagian daripada jawapan. Okey. Jadi saya tak faham soalan tu. Isim bertemu isim, apa dia? Apa maksud isim bertemu isim? Saya tak faham. Huraikan sikit, detailkan lagi soalan tersebut. La yabrahu az-zawjaini sa'idaini. La yabrahu az-zawjani. Sebab apa zaujani tak zaujaini? Sebab dia marfu'. Marfu' dengan alif nun, bukan ya nun. Okey. Dua orang, laki bini, suami isteri, dua orang. Kenalah alif nun ketika marfu' menjadi isim kana ataupun isim ma bariha. Okey? Kena dengan alif nun. Kemudian jamak. Jamak pula. Kemudian khabar. Khabar tak boleh dengan alif nun dah, sebab khabar kana ni mansub. Bila mansub tak boleh dengan alif nun, mansub dia kena dengan ya nun. Nun tu berbaris bawah. Jadi sa'idaini. Sa'idaini makna apa? Berbahagia. Berbahagia. Okey. Bila berbahagia, sa'idaini. Tak bolehlah sa'idina, sebab sa'idina untuk ramai. Sa'idina tu untuk ramai. 3 orang ataupun lebih. Sa'idaini untuk 2 orang only. Okey. Jadi sebut suami isteri 2 orang je lah. Jadi kena sa'idaini. Alif nun untuk marfu' zaujani, ma bariha zaujani, az-zaujani 2 orang sebab dia marfu', sa'idaini ya nun sebab dia mansub. Okey, jelas. Mansub. Mansub dengan ya nun lah. Terjemah dia kena ada itu tu, sebab dia khabar kepada ma bariha. Terjemah dia macam mana? Terjemah dia sentiasalah suami isteri itu berbahagia. 2 orang yang berbahagia. Okey. Nampak? Macam tadilah, wa kanallahu ala kulli syai'in qadira. Wa kanallahu, Allah Subhanahu wa taala itu. Okey. Kanallah, kan ni tak payah terjemah pun boleh sebenarnya. Wa kanallah, adalah Allah Subhanahu wa taala itu qadiran ala. Wa kanallahu ala kulli syai'in. Wa kanallahu qadiran ala kulli syai'. Itu maksud dia. Allah Subhanahu wa taala itu qadiran. Qadiran jadi khabar. Makna berkuasa. Ala kulli syai', ke atas setiap sesuatu. Jelas
Wa kana Allahu bikulli syai'in muhita. Wa kana Allahu adalah Allah Ta'ala itu, mana khabar? Ambil dulu terjemah isim dengan khabar dulu. Allah Ta'ala itu muhitan, meliputi. Bikulli syai'in, setiap sesuatu. Mana Allah Ta'ala meliputi setiap sesuatu, maksudnya semua dalam pengetahuan Allah. Nampak? Cara nak mudah, nak terjemah, jangan terjemah terus setiap perkataan. Ambil isim kana, isim ma bariha, isim apa-apa mengenai akhawat kana, cari khabar dia, ambil isim, ambil khabar, terjemah dulu, kemudian baru terjemah jumlah tengah-tengah. Nampak? Wa kana Allahu ala kulli syai'in qadiran. Ambil wa kana Allahu qadiran, ambil tengah-tengah ala kulli syai'. Nampak jelas? Wa kana Allahu bi kulli syai'in aliman. Ambil terjemah wa kana Allahu, Allahu isim, ambil khabar dia aliman. Terjemah Allah Taala itu Maha mengetahui. Kemudian barulah ambil tengah-tengah bi kulli syai'in, dengan setiap sesuatu. Allah Taala itu mengetahui setiap sesuatu. Nampak? Jelas supaya ambil isim kana, ambil khabar kana, barulah kita terjemah yang di tengah-tengah. Itu cara nak buat terjemahan lah, supaya mudah faham bahasa Melayu. Itu tujuannya. Isim bertemu, isim selepasnya jadi apa Ustaz? Bukan isim bertemu isim tu. Isim bertemu dengan dhamir. Nampak? Isim. Contoh baituhu jamilun. Baituhu, baitu tu isim. Hu tu adalah dhamir. Setiap isim bila bertemu dengan dhamir, dhamir tu akan jadi mudhafun ilaih. Okey? Jelas. Setiap isim bertemu dengan dhamir, dhamir tersebut mesti wajib di-i'rabkan sebagai mudhafun ilaih. Setiap fi'il bertemu dengan apa? Bertemu dengan dhamir. Bukan dhamir mutaharrik ni, bukan darabtu, darabna, bukan dhamir mutaharrik, dhamir saja. Maka dhamir yang tidak mutaharrik. Okey? Jadi dhamir yang tidak mutaharrik, fi'il bertemu dengan dhamir yang tidak mutaharrik, dhamir tersebut i'rabnya jadi maf'ulun bih. Contoh darabahu Zaidun. Darabahu fi'il, daraba fi'il. Hu itu adalah dhamir, tapi bukan dhamir mutaharrik. Dhamir mutaharrik, dhamir berbaris macam darabtu, darabna. Jadi i'rab dia jadi maf'ulun bih. Mesti kena faham. Boleh darabahu Zaidun atau darabani Zaidun. Jelas Jelas. Setiap fi'il bertemu dengan dhamir, yang dhamir dia bukan dhamir mutaharrik, bukan dhamir berbaris, mutaharrik itu berbaris, maka dhamir tersebut di'arabkan sebagai maf'ulun bih. Okey. Ada apa-apa soalan, tinggalkan di ruangan komen anda. Jadi terjemah macam mana tadi tu? Dalam contoh Nahwu Fatih ni, ma bariha ataupun la yabrahu az-zawjani sa'idaini. Maksud sentiasalah suami isteri itu berbahagia, dua orang yang berbahagia. Kalau nak buat jamak macam mana? Jamak plural. Jadi ma fati'a. Okey, fi'il madhi kena ma lah. Kalau fi'il mudhari' la, ma fati'a. Kalau fi'il mudhari' la yafta'u. Okey. Lagi contoh Nahwu Fatih dia kata apa? Al-zalimuna. Al-zalimuna, sebab apa al-zalimuna tak al-zalimina? Kerana waw nun itu pada tempat marfu'. Bila tempat marfu' mestilah jamak muzakkar salim diletakkan waw nun, bukan dhammah. Kemudian khabar kepada kana atau khabar kepada ma fati'a, apa dia? Kena bubuh jamak juga. Apa kita nak bubuh? Ma fati'a al-zalimuna adalah sentiasalah orang-orang yang zalim. Sentiasa apa tu? Sentiasa apa? Khasirina. Sentiasalah orang-orang yang rugi. Khasirin. Sebab apa letak ya nun, tak letak khasiruna? Sebab dia mansub. Bila mansub, jamak dia adalah ya nun, nun tadi berbaris bawah, bukan waw nun. Nampak Jadi
ma fati'a adh-dhalimuna khasirina. Sentiasalah orang yang zalim itu rugi. Orang-orang yang zalim itu adalah orang-orang yang rugi. Kena ada itu sebab dia khabar. Khasirina tu khabar, kena terjemah itu. Sentiasalah orang-orang yang zalim itu adalah orang-orang yang zalim itu adalah khasirin, orang-orang yang rugi. Okey? Kalau kita nak letak orang-orang yang zalim itu orang yang dimurkai oleh Allah Taala, kita buatlah ma fatiha, sentiasalah ma fatiha az-zalimun, orang-orang yang zalim itu apa dia? Maghdubin. Ghadaba yaghdabu. Maghdub, ghairil maghdubi alaihim, maghdubina ala Allah, yang dimurkai ke atas Allah. Okey? Nampak? Maghdubin, sebab apa tak maghdubun? Ghairil maghdubi alaihim. Sebab apa tak maghdubun? Dah tak maghdubin sebab dia khabar. Al-maghdub isim maf'ul. Ghadaba yaghdabu ghadban wa mughdaban fahuwa ghadibun wa zaka maghdubun. Ughdub la taghdub mughdabun mughdabun. Ughdub la taghdub mughdabun mughdabun. Okey. Jadi maksudnya isim maf'ul terjemah dia dimarahi, dimurkai. Orang-orang yang zalim itu adalah dimurkai ke atas Allah Subhanahu wa taala. Okey. Kalau ada apa-apa soalan tinggalkan di ruangan komen anda. Boleh? Tak ada apa-apa masalah. Kemudian madama libayanil muddah. Ada satu lagi dipanggil madama. Madama ni untuk muddah tempoh. Selagi mana maksudnya? Selagi mana? Dalam Quran kata apa? Madamatis samawati wal ardu illa ma syaa rabbuk. Madamatis samawati wal ardu illa ma syaa rabbuk. Okey. Ada dua ayat dulu. Madama, kalau as-sama' tu kan kita boleh muannas boleh muzakkar. Tapi dalam Quran guna muannas, jadi madamatis samawatu. Madamatis samawatu wal wa ammal ladzina su'idu fa fil jannati khalidina fiha madamatis samawatu wal ardu illa ma syaa rabbuk. Madamatis samawati wal ard. Kenapa dia letak madamat? Sebab as-samawat adalah jamak taksir. Setiap jamak taksir mestilah muannas. Kena ingat kaedah kita bagi dulu, kullu jam'in muannathun. Setiap jamak taksir itu mesti muannas. Okey. Automatik. Secara automatik. Tilqaiyan. Bahasa Arab kata apa? Tilqaiyan. Secara automatically. Okey. Mestilah jamak taksir itu muannas. As-samawat jamak taksir. As-samawat bukan jamak taksir, tapi as-samawat adalah jamak muannas salim, ada alif ta kat ujung. Okey. Jamak muannas memang perempuan lah sebab nama pun muannas. Jelas Tak ada apa-apa masalah. Okey. Sekarang kita nak cerita mengenai dengan madama. Madama ni maksudnya adalah menerangkan tempoh, muddah. Okey. Okey. Contoh apa kat sini? Madama. Ada tak dalam nahwu fathah ni madama? Okey, usahibuka. Buku surat 37 Safhah 37. Usahibuka, aku akan berdamping dengan kamu. Aku akan bersahabat dengan kamu. Usahibuka. Madama, selagi mana terjemah dia. Ataupun setakat mana, selagi mana. Tengok terjemahan lah, tengok ayat. Kalau di sini usahibuka, aku akan bersahabat dengan kamu madama, selagi mana.
Okey, ataupun setakat mana boleh, tapi dalam ayat ni selagi mana. Khuluquka, akhlak kamu hasanan, baik. Mana aku akan berkawan dengan kamu selagi mana akhlak kamu baik. Kalau akhlak kamu tak baik, aku tak nak kawan lah. Jadi itu mana madama, selagi mana. Jelas Selagi mana akhlak kamu baik, aku bersama dengan kamu. Aku bersahabat dengan kamu. Jelas? Okey. Itu semua kita bagi tahu kerana ada isim, ada khabar. Jelas tadi semua? Ada function masing-masing. Ada untuk masa, ada untuk tempoh, ada untuk tahawul, jadi perubahan. Okey? Sekarang ini dinamakan kana wa akhawatuha bil af'alin naqisah. Dinamakan PL ni, nama dia af'alun naqisah, PL naqis. Sebab apa? Dia kena ada isim dan juga khabar dia. Tapi tak boleh ingat pun tak apa tu. Yang penting kerana mesti ada adik-beradik dia mesti ada apa? Ada isim dan juga khabar. Jelas PL yang datang daripada PL mudhari' dan juga amar. Wa ya'mal mudhari'uha wa amruha amalul madi wa hiya kana asbaha adha. Jadi kana asbaha ni boleh PL mudhari', boleh PL amar pun boleh. Tak jadi masalah, yang penting ada isim, ada khabar. Jelas Tak ada masalah. Cuma ada beberapa PL yang dia tak boleh datang PL amar. Tak boleh datang PL amar. Dia faqat only PL mudhari' ataupun PL madhi je. Dia tak boleh datang PL amar. Dan beramal mudhari' ni seperti beramal madhi, iaitu kena ada isim, kena ada khabar, marfu' dengan mansub, okey, seperti kita jelaskan tadi. Cuma nak bagi tahu dia kena ada PL madhi dan juga PL mudhari', PL amar tak ada. Apa PL madhi? PL madhi ni kita panggil benda yang telah berlaku, past tense. PL mudhari' present tense yang sedang dan akan berlaku. Okey. Kemudian PL amar ni suruhan, suruh orang. Perintah, ayat perintah. Sekarang ni kita lihat ada benda PL dalam akhawat kana ni dia tak boleh tau. Tak boleh apa tu? Tak boleh letak PL amar. Contohnya mazala. Mazala PL madhi, PL mudhari' la yazalu. Ma bariha PL madhi, PL mudhari' la yabrahu. Man faka la yanfaku, PL madhi, PL mudhari'. Okey. Selalunya PL ni didahului dengan huruf nafi. Selalunya. Tapi tak semestinya lah. Tapi selalunya begitulah. Mazala la yazalu. Ma ke la ke. Ma dengan PL madhi, la dengan PL mudhari'. Okey, jelas Dua PL yang jamid tak datang daripada keduanya mudhari' dan juga tak datang amar. Dia PL jamid tau. Jamid ni apa? Bukan mushtaq. Senang je. Kalau kita nak tahu mu'rab, lawan dia apa? Mabni. Mu'rab apa? Boleh berubah dari hujung. Al-masjidu, al-masjidah, al-masjidi. Itu mu'rab. Mabni tak boleh berubah selamanya lah. Haza tak boleh, hazau tak boleh. Hazihi tak boleh, hazihu tak boleh. Itu kita panggil isim mabni. Mu'rab lawan mabni. Kalau jumlah, lawan dia mufrad. Makna mufrad ni bukan mufrad tasniah jamak tu. Mufrad ni mufrad yang bukan jumlah. Okey. Macam kita bicara dalam bab khabar lah. Kemudian, kalau kita cerita pula mengenai dengan jamid. Jamid ni makna isim yang solid. Macam kursi. Solid tak boleh kita kata asal daripada karasa yakrusu. Tak boleh lah. Memang dia isim jamid. Okey. Tak boleh dimushtaq, tak boleh dipecahkan lagi. Nampak jelas Jadi di sini ada dalam akhawat kana ni ada dua PL yang isim jamid. Jelas. Bila isim pula PL jamid. Bila PL jamid, jamidun. PL jamid dia bukan mushtaq. Itu kena faham. Bila dia PL jamid, sudah pastilah dia tidak ada PL mudhari' dan juga dia tidak datang daripada keduanya PL mudhari' dan juga tak datang PL amar. Okey.
Contoh laisa dan juga madama. La yadumu. Madama la yadumu. Dia bagi tahu dekat sini, dua fi'il jamid tak boleh datang mudhari' dan juga amar, laisa dengan madama. Madama ni mungkin tak ada datang la yadumu, tak ada. Sebab dia dama yadumu tu boleh ditasrif. Tapi bila bersama dengan ma, tak boleh ya. Sebab ma dama. La yadumu. Tak boleh. La yadumu tu tak boleh. Tak boleh kita jadikan dia sebagai akhawat kana. Yadumu memang ada lah. Dama makna berterusan. Dama yadumu dauman. Okey. Fahuwa daimun. Wazaka madumun. Adalah tasrif mustaq. Tapi untuk akhawat kana ni dia tak boleh la yadumu. Boleh jelas Sebab apa dinamakan ma yang di awal itu madama? Ma tu dinamakan sebagai ma masdariyah ataupun ma zarfiyah. Makna selagi mana. Disyaratkan pada madama itu mestilah mendahuluinya oleh jumlah. Jadi makna disyaratkan letak madama sebelum ni mesti kena ada jumlah. Boleh jelas Dia tak boleh tak madama awal-awal ayat. Tak boleh. Madama tak boleh awal ayat. Dia kena, sebelum dia kena ada jumlah. Maknanya terletak di tengah ayat. Boleh faham ke setakat tu Satu nuqtah yang penting. Nuktah. Okey, benda yang sangat penting. Nak bagi tahu. Kena catat lah. Boleh Kena catat. Ini semua sebagai ilmu tambahan lah. Benda yang mungkin tak ada di sini, kita cuba hurai, kita perincikan supaya kita mudah lebih jelas. Tapi tak boleh setakat dengar saja, mesti kena ada pen dan juga kertas bersama-sama dengan anda. Supaya ilmu ini, seseorang yang dengar ilmu tak ada pen, samalah apa? At-talibu bila qalamin. Orang pelajar yang tak ada pen apa kal mujahidi, seperti orang yang berjihad bila silah, tanpa senjata. Pergi medan perang tak bawa senjata. Tawakal ala Allah. Bukan tawakal tu, tawakal. Serah kepada Allah, tak bawa apa. Bawa tangan kaki je. Jadi orang belajar ilmu tak boleh macam tu. Kena ada pen, kena ada kertas, buku tulis. Orang nak pergi berjihad pun mesti ada strategi dia. Ada dah persiapan baju besi, perisai, kemudian senjata, weapon, semua sekali. Jelas? Okey. Sekarang benda yang penting, boleh juga digunakan kana wa akhawatuha seperti af'alut tamma. Apa af'alut tamma? Maksudnya dia ni, dia tak ada isim, tak ada khabar. Ni benda yang sangat penting. Dia tak ada isim, tak ada khabar tau. Tapi dia berhajat kepada fa'il. Contohnya kana. Kana tu fi'il. Betul fi'il madhi. Yakunu fi'il mudhari'. Okey. Tapi dia mesti kena ada isim dan khabar. Kadang-kadang ada beberapa situasi dia tak ada isim, tak ada khabar kana ni. Apa yang dia ada? Dia kena ada fa'il. Itu dipanggil sebagai af'alut tammah. Perlu kita tahu. Ini lagi keliru ni. Sebelum kita nak masuk, nak memahami bab ni, kita kena hadam dulu bab yang saya sebutkan tadi. Ustaz sebutkan tadi bab apa? Setiap kana dan juga akhawatnya mesti kena ada isim, mesti kena ada khabar. Okey. Kemudian barulah kita masuk pecahan yang kedua ni, agak pening sikit. Dia tak pening pun. Cuma kita keliru je. Yang kita fikir tadi setiap kana dan juga akhawat dia mesti kena ada isim, mesti ada khabar. Tiba-tiba datang bab ni, pecahan ni dia kata bila masuk kana dan juga saudara-saudara akhawat dia, adik-beradik dia, mesti kena ada fa'il pula. Tak perlu ada isim kana, tak perlu ada khabar kana, mesti kena ada fa'il. Lagi pening. Tapi kena ingatlah, maksud akhawat kana tadi selain daripada fati'a, zala dan laisa. Itu tak termasuk Ma fati'a, ma zala, laisa. Tiga ni tak termasuk. Makna selain daripada tiga ni,
Kana dan juga adik-beradiknya kadang-kadang tak perlu pun isim, tak perlu pun khabar, hanya perlu kepada fa'il sahaja. Boleh Hanya perlu kepada fa'il sahaja. Okey. Contoh dalam Quran pun ada tau. Contoh dalam Quran. Ala ilallahi tasirul umur. Ketahuilah, kepada Allah lah kamu akan urusan-urusan diserahkan. Okey. Kepada Allah lah urusan akan diserahkan. Kamu serahkan urusan semua kepada Allah Ta'ala. Nampak? Kat mana tu? Ala ilallahi tasiru. Tasiru tu daripada sara yasiru. Sara yasiru ni adik-beradik kepada kana dan juga saudaranya. Kana. Sara yasiru. Tapi bila sebut sara yasiru, dia mesti kena ada isim khabar. Tapi sini tak perlu ada isim khabar, cukup fa'il. Mana fa'il dia? Al-umuru. Urusan-urusan akan serah kepada Allah Ta'ala. Okey. Ala ilallahi tasirul umuru. Nampak? Boleh Tasirul umur. Boleh. Ataupun tasiru sara yasiru al-umura. Ketahuilah, kepada Allah lah kamu tasiru, kamu menyerahkan, kamu kembalikan al-umura, urusan-urusan kepada Allah. Tengok balik, al-umuru tu baca umuru atau umura. Tengok dalam Quran balik Kalau al-umura, maknanya fa'il dia, fa'il tasiru anta dalam domir dalam tu anta. Anta tasiru al-umura. Tapi kalau al-umuru, mana al-umuru jadi fa'il. Okey Tengok balik. Saya tak pasti, tengok balik. Jelas Jadi maknanya ada tau. Ada contohnya dalam Quran, ada ke? Wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Wa in kana dzu. Kana fi'il madhi kana, tapi tak ada isim, tak ada khabar. Zu usratin adalah fa'il. Nampak? Macam mana kita nak buat perbezaan antara ni Macam mana kita nak buat perbezaan? Perbezaan je mudah je. Perbezaan kita tengoklah ayat, konteks ayat. Tak ada isim, tak ada khabar pun, mana dia fa'il lah tu. Jadi fa'il lah. Jelas Sebab kadang-kadang dia maksud benda tu bukan maksud, kita dah bagi tahu tadi sara tu makna perubahan, tapi kadang-kadang dia masuk kembali lah, makna dia maksud lain. Contohnya sautabi'u akhbarahu aina ma kana. Okey. Sautabi'u, aku akan, taba'a yutabi'u mutaba'ata, aku akan mengikuti. Akhbarahu, perkhabarannya. Aina ma kana. Tu kana mana tak isim khabar dia. Kana tersebut bermaksud wujida, di mana saja didapati. Perkhabaran di mana saja dapat, aku akan ikuti. Nampak tak? Terjemahan dia lain sikit. Boleh jelas? Tapi benda ni tak selalulah, kadang-kadang berlaku. Tapi kena hati-hati juga walaupun dia kadang-kadang. Nampak Okey. Huruf dan DPN. Kadang-kadang dalam Quran cerita ni, dihazafkan huruf nun tau. Daripada fi'il kana yang mudhari'. Kana yakunu yakunu. Tapi dihazafkan apa? Hazafkan nun. Sebab apa? Sebagai takhfifan di kasratul isti'mal, kerana banyak penggunaan. Tapi benda ni tengoklah, kita tak boleh buat suka-suka juga. Sebab Quran bubuh, sebab Quran kata, sebab ulama kata kasratul isti'mal. Dia takhfif kerana banyak isti'mal. Contohnya lam
lam yaku wa apa nama ni Allah وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم. Nampak? Wa in yaku kadziban. Asalnya wa in yakun. Tapi wa in yaku kadziban. Maknanya dia telah buangkan nun tadi. Sebab apa buang nun? Sepatutnya tak boleh buang nun. Kena matikan nun. Sebab masuk amil jazam. In tu. In yakun. Tapi Quran sebut in yaku. Sebab takhfif. Yang pertama sebab takhfif. Takhfif ni apa? Sebab nak ringankan. Sebab apa ringan lah? Sebab apa nak ringankan? Sebab kasratul isti'mal. Penggunaan dah banyak lah. Terlampau banyak penggunaan. Nampak tak? Okey Jelas semua tu Ni semua pelajaran tinggi sikit lah. Sebab masuk Quran kadang-kadang dia hazaf, dia buang ni buang tu. Tapi sebagai pengetahuan je. Yang paling penting yang tadi tu kita kena tahu. Yang paling penting tadi tu. Tadi tu mesti kita kena tahu. Apa dia? Iaitu PL yang kana dan juga akhawat dia mesti kena ada isim, mesti kena ada khabar. Cuma kalau nak ekstra lagi, kadang-kadang dia tak ada khabar, tak ada isim, dia ada fa'il saja. Jelas Jelas. Boleh. Lepas tu boleh, baru kita faham. Lepas tu kalau nak ekstra lagi, kadang-kadang dia kena hazaf nun ketika masuk amil jazam kerana kasratul isti'amal sebagai nak takhfif. Banyak penggunaan untuk meringankan. Okey, itu mengenai dengan kana dan juga akhawatnya. Selesailah pengajian kita Nahu pada hari ini. Kemudian kita nak berpindah kepada sorof tu. Lepas ni. Sebelum kita nak berpindah kepada sorof, sekiranya ada apa-apa soalan, lontarkan. Dan kita minta disebarkanlah pengajian kita ni ke seluruh alam. Sebab apa? Kita nak semua orang tahu kana dan juga akhawat itu makna apa. Okey. Kita tak nak hafal je akhawat kana ni. Hafal lah. Tapi kita nak tahu function dia, nak tahu penggunaan dia, nak tahu bagaimana kita panggil apa, cara penggunaan dia lah. Fungsi dia sebenar. Okey. Mudah-mudahan kita semua amal ibadat kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada apa-apa soalan, kita akan berpindah kepada sorof selepas ini. Sebelum kita nak berpindah kepada sorof, kita bagi masa ruang 10 minit untuk pergi minum sekejap, untuk pergi toilet sekejap. Dan jangan dilupakan satu perkara yang sangat penting, duha paling sederhana adalah 6 rakaat. Paling baik adalah 8 ke 12 rakaat. Okey? Jangan dilupakan dalam ruang masa yang kita berikan 10 minit ini dapat dimanfaatkan yang sebaik mungkin insya-Allah. Setakat itu dulu.